Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Akmal Haziq akan menerangkan sedikit sebanyak tentang rasuah. Rasuah. Perkataan ini sebenarnya berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu rishwah yang membawa maksud sogokan atau pujukan. Definisi umum bagi rasuah adalah penerimaan ataupun pemberian suapan bertujuan supaya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Rasuah ini boleh terdiri daripada pelbagai bentuk seperti wang, upah, hadiah, jawatan, bonus, diskaun dan perkhidmatan. Di Malaysia ini, rasuah juga dikenali sebagai duit kopi, kautim, under counter money, tumbuk rusuk, pelincir, bunga emas dan makan suap. Di negara luar, rasuah juga dikenali dengan pelbagai nama. Sebagai contoh, di UK, rasuah dipanggil sebagai sleaze. Di Itali, tangentopoli. Di Uganda, air supply. Di Jepun, black mist. Di China, tan wu. Di Nigeria, 409 dan di Indonesia dipanggil ponggil ataupun pungutan liar. Menarik bukan? Pelbagai nama digunakan di seluruh dunia tetapi membawa maksud dan pengertian yang sama iaitu rasuah. Mari kita pergi kepada kesalahan rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau Akta SPRM 2009 merupakan undang-undang khusus berkaitan jenayah rasuah. Dasar Akta SPRM 2009. Kesalahan rasuah bukan sahaja melibatkan perbuatan memberi atau menerima suapan. Terdapat 4 kesalahan utama rasuah seperti mana diperuntukkan melalui Akta SPRM 2009. Saya akan menjelaskan secara ringkas setiap jenis kesalahan bersama ilustrasi dan contoh kes. Kesalahan pertama, meminta dan menerima rasuah. Kesalahan berlaku apabila mana-mana orang, sama ada pegawai kerajaan atau pekerja di sektor swasta, meminta atau menerima suapan sebagai balasan untuk melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, seorang CEO meminta habuan rasuah daripada seorang kontraktor berbentuk komisen 5% daripada nilai kontrak, dan rasuah tersebut bertujuan bagi memastikan kontraktor itu berjaya mendapatkan projek di pejabatnya. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut. Kesalahan kedua, menawar dan memberi rasuah. Kesalahan ini berlaku apabila mana-mana orang yang menawar atau memberi rasuah kepada seorang pegawai awam atau swasta sebagai balasan untuk melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan tugas rasmi pegawai tersebut. Sebagai contoh, seorang pengurus sebuah kelab malam memberi RM2,000 kepada pegawai penguatkuasa untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya yang didapati telah melanggar syarat-syarat perniagaan yang ditetapkan. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut.
Kesalahan ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Kesalahan berlaku apabila mana-mana individu mengemukakan dokumen tuntutan yang mempunyai butiran atau maklumat palsu dengan niat untuk menipu majikannya. Dengan kata lain, kesalahan berlaku apabila tuntutan adalah tidak sama dengan pembekalan yang dibuat. Contoh bagi kesalahan ini adalah seorang kontraktor mengemukakan tuntutan bayaran bagi pembekalan 10 unit kamera DSLR. Padahal, pembekalan sebenarnya adalah 10 unit kamera digital yang harganya jauh lebih rendah. Contoh yang lain, seorang pegawai kerajaan mengemukakan tuntutan kepada pejabatnya allowance perjalanan dan sewa hotel kerana menghadiri mesyuarat di Pulau Pinang. Sebenarnya, pada tarikh tersebut, beliau tidak ke Pulau Pinang dan hanya bermusyarat secara dalam talian sahaja. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut. Bagaimana anda boleh mengelakkan kesalahan ini? Caranya mudah. Pastikan dokumen tuntutan tidak mempunyai maklumat-maklumat yang palsu. Perkara yang dituntut dan barang atau perkhidmatan yang dibekalkan mestilah sama dari segi kuantiti dan spesifikasi. Jangan sesekali memperlakukan dokumen tuntutan yang mempunyai butiran tidak benar. Kesalahan yang keempat, salah guna kuasa oleh pegawai awam. Kesalahan ini hanya melibatkan pegawai badan awam. Maksud pegawai badan awam adalah individu yang berkhidmat dalam jabatan kerajaan dan syarikat-syarikat yang berkaitan kerajaan. Kesalahan berlaku apabila seseorang pegawai badan awam menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di mana dia saudara dan sekutunya mempunyai kepentingan. Dengan kata lain, pegawai awam itu terlibat membantu keluarga, saudara mara atau dia sendiri mendapat projek di tempat beliau bertugas. Contohnya, dalam satu mesyuarat tender, YDP, sebuah pihak berkuasa tempatan, menggunakan kuasa untuk meluluskan projek pembinaan rumah kos rendah kepada syarikat yang dimiliki oleh isterinya sendiri. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut. Sekarang, saya akan terangkan tentang hukuman dan kesan rasuah. Rasuah merupakan jenayah yang serius. Mereka yang terlibat rasuah akan didakwa di mahkamah dan dibicarakan. Menghadapi pendakwaan kes rasuah sudah pasti memeritkan jiwa dan mental. Kos untuk melantik peguam bela juga amat tinggi. Sekiranya disabitkan hukuman, pesalah boleh dihukumkan di bawah Seksyen 24 Akta SPRM 2009. Mahkamah boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan didenda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Bukan itu sahaja. Bagi penjawat awam, hukuman penjara boleh menyebabkan hilang kelayakan pencen. Perkara ini diperuntukkan di bawah Seksyen 21/1 Akta Pencen 1980. Selain daripada itu, nama individu yang disabitkan di mahkamah kerana rasuah akan dipaparkan dalam pengkalan data pesalah rasuah selama tempoh 3 tahun.
Segala harta yang diperoleh hasil rasuah seperti rumah, kereta, wang, barang kemas dan lain-lain akan disita dan dilucutkan hak kepada kerajaan Malaysia. Sekiranya anda pegawai atau pengurusan di sektor korporat, saya ingin memperingatkan anda agar tidak menggunakan rasuah untuk mendapat projek atau memperoleh apa-apa faedah kepada syarikat. Dengan penguatkuasaan Seksyen 17A Akta SPRM 2009 mulai 1 Jun 2020, tindakan sebegitu boleh menyebabkan syarikat dan pengurusan syarikat menghadapi pendakwaan di atas kesalahan rasuah. Sekiranya didapati bersalah, syarikat dan pengurusan syarikat boleh didenda tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Peruntukan undang-undang ini bukan perkara baru. Di luar negara, peruntukan yang boleh mendakwa jika syarikat terlibat dengan rasuah telah lama wujud. Contohnya, the Bribery Act 2010 di United Kingdom, the Foreign Corrupt Practice Act 1977 di Amerika Syarikat, dan Criminal Code and Corruption of Foreign Public Official Act di Kanada. Pihak syarikat seharusnya mengambil iktibar daripada kes luar melibatkan beberapa syarikat besar yang dihukum kerana perbuatan rasuah oleh pegawai mereka, antaranya syarikat Airbus yang terpaksa membayar penalti sebanyak 4 bilion ringgit, 4 bilion US dollar kepada perbuatan rasuah oleh pegawainya. Begitu juga Rolls-Royce yang didenda 671 juta pound sterling, Standard Bank didenda 32.3 juta US dollar, dan Siemens didenda 1.6 bilion US dollar. Peruntukan undang-undang dan juga dikenali sebagai liability corporate ini menghendaki syarikat dan pengurusan syarikat lebih peka mengenai tindak tanduk pegawai-pegawai mereka. Pengurusan syarikat diibaratkan sebagai ketua keluarga yang mesti memastikan anaknya tidak terlibat dengan rasuah. Sekiranya anda salah seorang anak terlibat, ketua keluarga mestilah bertanggungjawab. Semangat Seksyen 17A Akta SPRM 2009 bukan hanya bersifat punitif, tetapi lebih kepada menggalakkan pelaksanaan tadbir urus lebih baik dan usaha pencegahan rasuah secara dalaman. Seterusnya, wujudkan ekosistem perniagaan yang bersih dan persaingan secara sihat. Sebenarnya tidak sukar untuk pengurusan syarikat mengelakkan pendakwaan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Dua perkara yang pengurusan syarikat perlu laksanakan iaitu: pertama, jangan izinkan rasuah menjadi budaya kerja syarikat untuk mendapat projek atau apa-apa faedah kepada syarikat. Kedua, laksanakan usaha-usaha pencegahan rasuah yang sesuai dan mencukupi bagi mengelakkan rasuah berlaku. Panduan mengenai usaha dan tata cara mencukupi boleh diperoleh di portal rasmi GIACC. Sekiranya anda berhadapan dengan situasi dijanji, ditawar atau diberi rasuah untuk melakukan sesuatu perkara, undang-undang mewajibkan anda untuk melaporkan kepada SPRM. Kegagalan membuat laporan kepada SPRM boleh menyebabkan anda didakwa dan dihukum. Seksyen 25(2) Akta SPRM 2009 memperuntukkan jika gagal melaporkan tawaran ataupun berian rasuah, boleh didenda sehingga RM100,000
atau dipenjara tidak lebih dari 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Seksyen 25/4 Akta SPRM 2009 pula memperuntukkan jika gagal melaporkan permintaan atau penerimaan rasuah boleh didenda sehingga RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda tidak perlu risau untuk membuat laporan kepada SPRM kerana tentunya anda akan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan Akta Perlindungan Saksi 2009. Cara untuk melaporkan rasuah adalah mudah dan pelbagai. Mengikut keselesaan anda boleh menggunakan mana-mana antara 8 cara berikut. Yang pertama, datang sendiri ke pejabat SPRM. Yang kedua, menghubungi talian bebas tol. Yang ketiga, menghantar fax. Yang keempat, melalui sistem pesanan ringkas yakni SMS. Yang kelima, menghantar surat. Yang keenam, menghubungi mana-mana pegawai SPRM. Yang ketujuh, menghantar email. Dan akhir sekali, yang ke-8, menggunakan sistem pengurusan aduan iaitu CMS. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan kongsikan kepada anda 8 tips untuk mengelakkan diri daripada perbuatan rasuah. Pertama, jangan mengatakan ya bagi perlawaan pertama. Kedua, hati-hati dengan pujian. Pujian yang berlebihan boleh menyebabkan seseorang itu lupa diri dan akhirnya boleh membawa kepada pelanggaran peraturan. Ketiga, jangan sesekali menampakkan perbuatan atau tingkah laku yang menggambarkan seolah-olah kita yang meminta-minta. Keempat, jangan membiasakan diri menerima sebarang bentuk keraian daripada mereka yang mempunyai urusan rasmi, walaupun sekadar belanja minum. Kelima, elakkan perhubungan yang terlalu rapat dengan pihak syarikat yang mempunyai urusan rasmi. Keenam, tolak tawaran ataupun pujukan dengan tegas. Ketujuh, elakkan berbincang mengenai hal peribadi atau keluarga dengan mereka yang mempunyai urusan rasmi. Tips ke-8, berkawan dengan orang yang jujur dan mereka yang boleh menasihati serta membimbing kita. Semoga perkongsian ini dapat memberi maklumat kepada anda mengenai rasuah, kesannya dan langkah pencegahan kepada jenayah keji ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perangi rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina.